Oleh itu tiada kerajaan kecuali ada parti. Kerajaan tu dibentuk bila sesebuah parti menang dalam pilihan raya. Maka parti merintah tu dia akan buat ideologi dia. Betul? Kalau kebangsaan, sosialis, komunis, kalaulah Islam. Jadi kita nak apa? Kalau kita yang beragama lah, yang faham agama, mesti kita nak Islam kan? Islam bukan ideologi, Islam adalah wahyu. Itu satu benda kita kena betulkan. Cuma ideologi kita menggunakan wasilah atau medium atau platform parti politik dan politik untuk mendapat kuasa. ISIS tu apa silap dia, tuan, yang kita nampak? Sebab dia menggunakan kekerasan, peperangan tanpa ada tapak, tanpa ada asas. Kalau dia menang pun nak buat negara Islam macam mana agak-agaknya? Sebab dia rampang kekerasan, orang tak dapat terima. Dengan cara berpolitik, masuk demokrasi, orang masih dapat berterima lagi, kan? Kita kempen elok-elok, bagi tahu manifesto kita apa, tapi itulah, kalau silap langkah lah. Kalau betul langkah. Yang ini awal-awal masih langkah dah. Itu dia. Yang bolting ni, dia antara silap dengan tak silap. Mana silap langkah macam mana, Ustaz? Kalau rakyat tak dapat terima, dia pilih ideologi yang tadi, yang bukan Islam, menanglah. Tapi kalau dapat pilih Islam yang menang. Itu saja. Itu orang kata antara kerja yang kita kena buat. Masuk pilihan raya memang nak menang. Tak ada orang kata masuk pilihan raya nak kalah. Ada ke? Tak ada, Tuan Haji, kan? Tak ada, mana ada. Kalau kita nak masuk ni, masuk main-main je saja, jangan habis duit, kan? Tenaga. Untuk apa menang, Ustaz? Untuk melaksanakan matlamat kita lah Islam yang memerintah, bukan diperintah. Tapi kerja ni kita kena faham, jangan gopoh-gapah, kan? Tapi kalau ada dapat, jangan lengah. Itu pula kena faham, kan? Nak dapat jangan gopoh-gapah, tapi dah dapat jangan lengah pula. Ni dapat lengah tak jadi juga. Sebab itulah apa yang Allah beri pada kita, kita gunakanlah nikmat itu untuk agama. Sebab itulah kena banyak hubungan kerohanian, kena banyak. Ini nasihat dari sendiri, kan? Tahajudnya, zikirnya, baca Qurannya, solatnya, perbetulkan macam-macam. Nak betulkan hati, kena betulkan solat tu sendiri. Nampak? Cara kita menghadap Allah, bertawajuh, berdoa. Kita nak berdoa ada sifat sombong lagi, angkuh lagi, takbur, riak, tak boleh. Kadang-kadang ustaz kat depan cakap satu benda, kita cepat-cepat nak sanggah. Kita rasa pemikiran kita lebih hebat. Padahal ustaz tu, ulama tu, pendakwah tu cakap berdasarkan kepada karangan-karangan yang ditulis oleh para ulama juga. Mereka yang lebih arif bandingan kita. Mana? Kita nak sanggah juga. Kadang-kadang satu-satu pendakwah, penceramah atau ustaz tu melontarkan pandangan saja, kita dah mula menghentam. Nampak? Kita orang kata terlampau gopoh sangat dalam nak buat kesimpulan, pun bahaya juga. Itu kadang-kadang hasil-hasil kesombongan. Cuba dengar betul, teliti, amat-amati apa yang disebut, tu saja. Sebab itu parti-parti politik yang ada dekat dunia ni, yang masuk pilihan raya, kita kena faham, dia memang nak bertanding pilihan raya untuk menang, untuk merintah. Jadi siapa parti yang merintah, dia akan bawa ideologi tu. Itu kita kena faham. Jangan tersilap. Manakala parti pula akan tetap dengan teori yang tidak diamalkan sehingga ia memperoleh kekuasaan, membentukkan kerajaan. Itulah tugas mereka yang akan mereka buat. Baik. Jadi persoalan yang ada di dunia Islam kini ditunjangi oleh kumpulan kecil, kumpulan elit. Kerajaan dan elit ni pada kebiasaannya tidak beriltizam dengan Islam. Dari segi teori dan praktis, tu yang sedih tu. Majoriti lah pemerintah Muslim di dunia ni kan, mereka ni kumpulan elit. Dia elit tak ramai. Pemerintah, kabinet semua tu kan, dia tak ramai, tapi dia boleh buat sesuatu dasar. Tapi kebanyakan ni kata dia dia kata dari segi teori dan praktik memang tidak ada. Tidak ada Islam itu. Islam tu boleh katakan tidak ada. Ni yang kita pandang semayang, puasa, zakat je. Islam tu menyeluruh. Ya. Memandangkan kerajaan pada zaman kita ini memiliki kuasa ke atas semua perkara, maka logiknya kerajaan-kerajaan Islam itu mencorakkan rakyat dengan corak yang dikehendakinya, iaitu corak yang tidak Islam,
walaupun pada zahirnya kerajaan-kerajaan itu tidak menunjukkan permusuhannya terhadap Islam sebagai agama. Dia tak tunjukkan musuh terhadap agama tu, Islam tu. Tapi dia tak nak beramal dengan Islam secara keseluruhan. Nampak? Kan? Itulah. Dia tak halang baca Yasin pagi Jumaat kat sekolah. Kan? Dia tak halang. Tapi dia tak suruh kadang-kadang. Nampak? Okey, satu. Kan? Dia tak hapuskan subjek agama. Tak hapus, bagus. Tapi dia ubah silibus je. Nampak? Dia ubah silibus. Dia tak hapuskan pengajian Islam, tapi dia kurangkan jamnya saja. Saya kata dia tak nampak permusuhannya. Itu saya sebut tadi tuan-tuan. Kalau kita combinekan dengan kitab tadi saya sebut tu, Israeliat moden, itulah dia. Pentingnya kepura-puraan. Buktinya senang. Kalau majoriti rakyat tamu Islam, dia sendiri akan ikut. Memang betul pun bagus juga aku orang bersuara tu. Kami pun tak nak sebenarnya. Kan? Tapi bila dah nampak majoriti tu mirip nak, tak apa, kita buat juga. Kan? Itu dia. Dia tuan-tuan, kalau kita baca kitab hadis innamal a'malu binniyat, kan? Hanya sebenarnya amalan tu yang Allah terimalah niat. Sebab tu niat dalam berjuang untuk Islam mesti gunakan dalam kita berjuang mana-mana dalam pertubuhan parti politik Islam. Nak masuk je kena niat. Aku bersama mereka nak bantu tegakkan Islam. Daripada awal niat gitu. Tapi kalau niat aku nak masuk sebab mereka dah mula dapat terima oleh rakyat, lepas satu masa besok mereka merintah, maka ada peluang jadi pemerintah, ada peluang dapat projek. Itu yang rosak niat tu. Nampak? Dah rosak niat. Niat kena betul. Itu orang berjuang Islam ni niat dia kena betul. Memperjuangkan Islam daripada awal lagi. Nak cari yang macam ni yang susah. Bukan sangka buruk, tidak. Tapi hazar dia panggil. Berhati-hati. Ingatan dan amaran. Ingatan pada diri saya sendiri juga. Bukan senang tuan-tuan. Bukan senang. Tapi itulah mula-mula belajar hadis je. Bab niat tu sangat penting. Apa niat kita? Apa niat kita sebenarnya? Kenapa awak join kumpulan A ni? Saya sama-sama mereka nak memperjuangkan Islam. Tapi yang A ni dia tak nak juangkan Islam sangat. Kau masuk buat apa? Tak apa, saya nak seru juga. Dia masuk-masuk dari isi borang, kita tengok berubah terus ideologi dia. Sebab yang kumpulan A ni dah sadar Islam. Memang tak ready. Kenapa kau tak masuk B tu nak berjuang Islam? Tapi susah, tak dapat projek lah dia. Nawan itu dia dah ada dua niat. Islam pun nak, projek pun nak. Habis lah, tak boleh. Dia mesti satu je. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifa muslimah. Bukan hanifa tekstil, hanifan musliman. Itu dia. Wajjahtu wajhiya, aku menghadapkan wajahku, diriku. Mana dia? Maksud dia ketaatanku lillazi fataras samawati wal ard, kepada Tuhan, yakni Allah fatara, yang telah mencipta as-samawat, langit-langit dan bumi. Tapi syarat dia, kalau nak jadi muslim yang taat kepada Allah, itu ialah mesti hanif, muslim, lurus, istiqamah dengan Islam. Muslim mesti taat, patuh pada perintah Allah. Istiqamah tu penting. Istiqamah tu penting. Jangan tidak beristiqamah dengan Islam. Kita asal ada istiqamah dengan Islam, tapi dah terikut suasana kita. Orang lain dia menang bawa ideologi mengarut sikit, campur Islam menang. Kita kena ikut je lah ustaz. Dia tak boleh kita nak buat cara lama. Tak. Istiqamah dengan Islam, tapi cara dia berbeza. Cara dia berbeza. Faham tak? Cara itu strategi. Itu yang disuruh oleh agama. Baik. Macam Rasulullah lah tuan-tuan. Rasulullah bila cakap dengan pembesar Quraisy, dengan cakap dengan orang yang biasa, dia beza. Strategi je. Strategi. Niat dia nak pujuk pembesar Quraisy, lepas tu terpaksa dia tak menyahut panggilan siapa tuan-tuan? Abdullah bin Umm Maktum. Memang Allah tegur. Allah akan tegur sebab Allah nak ajar kita equalization, persamaan tu saja. Tapi bagaimanapun strategi satu benda yang digunakan oleh Nabi kita banyak contoh dalam sejarah-sejarah, dalam sirah-sirah.
Sepintas lalu anda akan mendapati bahawa generasi kini tidak mengenali Islam kecuali penama jika itu diambil kira. Akhirnya generasi yang wujud Islam pada nama. Siapa nama kau? Ni nama bagus ni, nama Nabi ni. Ni pula, ni nama sahabat. Sembahyang subuh berapa rakaat? 4 rakaat. Nama dah bagus, subuh 4 rakaat. Apa tak? Sembahyang Jumaat tu wajib ke sunat? Dia kata sunat muakkad. Sudah. Berat juga. Sembahyang raya wajib. Nama Islam lah, tapi dia tak tahu asas-asas agama. Kan? Itu yang kadang-kadang bila musim-musim di sekolah dia kan. Kadang-kadang tuan naib tu tanya pengantin sebelum nak akad nikah ni saja je nak tanya kan, macam mana baca istighfar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan. Tu istighfar ya, istighfar. Macam mana pula kalau kita nak bersyahadah, astaghfirullahalazim. Anggapkanlah dia nervous je tuan. Lepas akad nikah lancar sah, ingat balik tu kan, tu sangkaan baik lah. Tapi masalah sekarang dah anak 3-4 orang sebut istighfar asyhadu an la ilaha illallah dan sebut syahadatain astaghfirullahalazim. Ini dia. Jadi itulah masalah problemnya kan. Ini maknanya apa ustaz? Kurang ambil berat bab-bab agama. Tu saja. Kurang ambil berat. Bukan tak beragama, dia beragama tapi tak ambil berat. Kan, sebab dekat IC surat beranak memang agama Islam. Kita tak ambil berat dia. Jadi kita jangan jadi orang yang tak ambil berat tentang hal-hal agama. Ya. Baik. Pertama, tidak wujud, kata dia kata sebagai kesan daripada itu, maka berlakulah perkara berikut. Kalau generasi ini tak kenal Islam, pertama, tak wujudnya wahdah Islamiah, kesatuan Islam. Tidak ada mana-mana pun kerajaan di dunia Islam kini berusaha ke arah itu. Malah apa dilakukan ialah menakut-nakutkan dan memusuhi kesatuan itu, meskipun diketahui bahawa mewujudkan kesatuan itu adalah satu kewajipan ke atas orang-orang Islam. Wajib ke? Wajib. Innamal mu'minuna ikhwatun. Kita wajib menyatukan orang Islam dengan Islam, bukan menyatukan orang Islam dengan faham bangsa. Bangsa ni bangsa, agama. Bangsa tu berbeza-beza tapi agama tu satu. Maka yang kita nak satukan benda beza ke benda yang sama? Satukanlah benda yang sama. Apa dia? Saya dengan awak ni sama daripada sudut akidah, walaupun keturunan, bangsa, warga negara beza. Islam menyuruh kita bersatu. Sebab tu tuan-tuan, bila sebut je bila raya, bila puasa, kita ambil lah secara praktikalnya. Kenapa bila nak puasa je, nak raya, negara Asia Tenggara selaras semua tu kan? Malaysia, Brunei, Thailand, Singapura kan? Itulah untuk menyatukan saja. Jangan ada yang berpecah-pecah, yang berbeza-beza. Satu kewajipan. Satu pemerintah di Saudi Arabia tuan-tuan, ya, dulunya dia tengok dekat tanah haram tu, Masjidil Haram, ada yang kelompok ni solat berjemaah tak sama dengan kelompok sana. Rupanya sini Hanafi, sana Syafi'i, sana Hambali, sana Maliki, tak sama kan. Yang orang Syafi'i pula tak nak ikut belakang orang mazhab Maliki sebab dia tak baca bismillah. Tak nak ikut belakang orang Hanafi, dia baca bismillah perlahan sangat, bismillah. Terus alhamdulillahirabbil alamin, bukan tak baca Fatihah salah faham pula tu. Ustaz Azhar kata lu, dia kata orang Maliki sembahyang tak baca Fatihah. Bismillah dengan Fatihah kan beza. Bismillahirrahmanirrahim dengan Fatihah kan beza kan. Itu dia. Fatihah tu satu surah, Bismillah tu satu ayat je. Yang salah faham kan. Jadi dia satukan terus kan. Dia satukan terus. Jom semua mazhab sembahyang sekali belakang. Gitu kan. Sehingga wajib menyatukan orang Islam. Sembahyang jemaah ni kalau banyak sangat jemaah dia tak haram kan. Dia makruh je. Tapi sebab kerana efek selepas makruh jadi benda haram dia berbalah-balah. Aku betul, kau salah, aku betul. Itu dia. Jadi satukan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Tak nak ikut je ahli punah waranah wal hancur berkecau waranam. Itu je lah. Kan? Satunya. Itu yang positifnya lah. Jangan cerita benda yang negatif kan. Cerita yang positif dulu tu. Nak cerita contoh wajib menyatukan kesatuan umat Islam. Dia tuan-tuan sama jugalah. Kalau saya kuliah, saya kata sendiri kan,
kewajipan melaksanakan hukum hudud tu bukan kewajipan kerajaan Kelantan saja, bahkan kewajipan orang Islam yang ada kerajaan. Ada beza tu. Bukan kewajipan ke atas orang Islam, kewajipan ke atas orang Islam yang ada kerajaan, yang ada kuasa merintah. Baik PAS, baik UMNO. Yang tak wajib DAP, MCA, MIC, tu tak wajib. Kenapa Ustaz? Dia orang bukan Islam. Itu dia. Atas dasar apa? Sebab dia pun Islam. Atas dasar dia pun Islam. Wajib. Ustaz, apa hukum tinggal yang wajib? Berdosa. Kalau tak mampu tak apa. Tapi dia tak boleh kata tak mampu manjang je. Macam haji. Kenapa kau tak pergi haji lagi? Tak mampu. Habis wajib tak? Wajib. Tak apa, tahan lagi. Tapi saya bila? Tak pergi-pergi juga. Pergi Bandung dah 5 kali. Pergi Jogja 3 kali. Kalau kumpul duit pergi haji kan bagus. Jadi maknanya kalau kita buat alasan belum mampu lagi, kena sebutkan tak mampu sudut apa. Tak ada pakar, duit ada, bagi pakar-pakar, bagi bakal-bakal pakar tu pergi belajar. Pakar ada sebenarnya, saja je tuan-tuan. Bagi K-pop boleh pula. Bayar berapa K-pop? Ni kena menung-menung balik kan. Ni bukan nak menghentam, tidak, memperbetulkan. Fikir balik. Tak ya juga Ustaz. Untuk merosakkan orang dengan berapa jutaan ringgit ataupun puluhan ribu lah, agak sederhana sekali lah kan. Dengan juta kan kata bukan dengar kan. Patutkah kita kalau kita buat gitu kan? Contoh sini lah, kita ambil agak yang orang tak marah lah. Tuan-tuan kaya contohnya, kaya lah. Income sebulan mungkin kita kata 20,000 contoh. Kan? Satu kelas Iqra dan bacaan Quran ustaz tu kata sebulan dia yuran 100. Satu lagi kelas main piano 200 sebulan. Kan? Kita hantar anak kita main piano, teng deng 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 200. Yang ini nak betulkan Bismillahirrahmanirrahim. Pasal besok lah kod-kod lah kan, selain pada solat nak baca Quran tu, kita ninggal besok. Dia yang baca Yasin. Ni Yasin tak kerti baca dia. Kan? Wal Quran. Nampak tak? Orang baru masuk Islam setahun boleh baca fasih. Ada ustaz masuk Islam tuan hafiz Quran. Kita dah awal-awal lahir Islam, hafiz surah Fatihah saja. Ni hafiz 30 juz. Dah bukan, kita fikir-fikir kita boleh habiskan duit 200 untuk anak kita belajar piano, tapi sebut je kelas Quran sebulan 100 ringgit. Meh, jual agama haram. Tak. Tengok. Sebenarnya kita yang haram jadah, kan? Kita tu yang haram jadah, haram jeddah. Kan? Ni haram jeddah. Baik tuan-tuan. Sebab itu kenapa banyak orang buat alasan-alasan tu, sebenarnya baik kata tak nak buat kan senang. Sebab malaikat tulis dah memang tak nak. Kita dia pusing kan. Selalu saya buat perumpamaan orang tak nak semayang kan. Dia tak nak semayang, dia malas, tapi dia kata baju ni kotor lah ustaz. Dalam surau tu dah ada kain sekali. Saya bukan apa kena mandi dulu lah ustaz. Surau tu bilik mandi memang cantik kan, ada kan surau sikit bilik mandi cantik tuan, ada sabun lagi, cuma tuala tak ada. Tuala tak ada lah ustaz. Dalam kedai saya ada tuala baru lagi, saya beli insurans tadi dapat tuala baru. Susah jugalah ustaz, bilik air kecil lah, ada bilik air besar sikit tu dia siapkan. Cakap dalam malas kan senang, malaikat tulis dah mim alif lam sin, tapi malaikat tulis Arab lagu kan, kaslan kaf sin lam alif nun, kaslan kan. Tu dia. Sebab kaslan kau tulis kasul, dia kata malas tahap bagan. Tahap gaban bagan, tahap gaban. Itu kasul nama dia tuan. Memang pemalas hangit. Tak payah buat alasan. Memang malas buat malas, senang je. Tetap malaikat tulis fa alif sin qaf fasiq. Ini semua alasan tu yang kita bimbang tuan-tuan ya. Alasan tu yang kita bimbang, padahal sebenarnya matlamat dia tak nak buat. Baik, kita bimbang yang pertama tadi, ditakut-takut ke orang dengan agama. Ni banyak berlaku tuan-tuan. Tadi anak saya cerita tuan-tuan, dia pergi dia tak tahulah program jenis muslimat buatlah amal nisa lah, buat dekat taman rekreasi, tak ganggu orang pun kan, duduk satu pondok khas. Dia kata tadi kena habis cepat program. Kenapa? Dia kata dia orang raya punya pegawai tu halau.
kan. Dah kalau minta boleh cepatkan tamatkan program tu tak pakai pun, speaker pun tak ada, bukan demonstrasi, bukan buat apa ni orang kata flash mob, tak ada apa, macam bentuk usrah. Nampak. Saya mungkin dapat laporan juga ni semua ISIS ni sedang merancang strategi untuk mengebom KLCC. Agaklah fikiran dia takut tau, dia takut. Tapi kalau Amoy suruh pendek joget tu, mana kata teruskan sampai malam saya tunggu juga. Agaklah orang kata kan. Itu dia tengok tak apa, selesa dia. Kalau itulah pemikiran dia, berarti memang confirm tuan-tuan, memang confirm lah boleh masuk syurga dengan rahmat Allah Ta'ala lah. Dengan rahmat je lah tuan-tuan kan. Kau sebut neraka berat juga kan Haji kan, dengan ustaz tak baik, boleh masuk dengan rahmat je lah. Nampak tuan, sekarang ni memang gitu. Dia akan nampak dia imej Islam ni, dia akan rasa takut dan dia akan cuba bagi tahu orang, menakut-nakutkan orang. Tadi Israeliat moden, ni dia panggil khurafat moden pula. Khurafat moden macam mana? Dulu-dulunya khurafat, dia suka cerita hantu raya, jembalang, langsuye lah kan. Jangan main kat bawah pokok tu ada langsuye. Pokok tu dia punya akar dia panjang, ada pontianak. Budak-budak takut pergi tak? Takut. Itu dipanggil khurafat kuno. Khurafat moden, ketuk janggut dia panjang tak? Tu bahaya, tu Taliban. Gitu. Dia takkan kata dekat janggut tu lah bergayut pontianak. Tak sebut dah, budak-budak gelak tu mana ada kan. Kalau dia kata gitu pun dia kata, ada lagi yang lebih panjang dari dia kan. Yang pakai serban seluar pendek tu panjang kan janggut dia kan. Ni kan. Tak sebut kan, bahaya kan atas sultan kan. Dia sebut gitu cukup. Nampak tuan-tuan? Jadi dia akan letak imej. Imej ni kau kena hati-hati, jaga-jaga. Nampak tuan-tuan? Ya. Itu dunia kita dah mula balik macam balik dah. Dia akan letakkan mutatarif, irhabi, ni pelampau, ekstremis agama dengan imej-imej. Ingat tak tuan, masa dulu Arkam baru memperkenalkan perempuan pakai purdah, ingat lu kan 80-an dia lukis dalam utusan ke berita harian. Saya ingat zaman budak lah, hantu kom-kom. Kalau datang kat rumah dia akan sebut Assalamualaikum kom-kom-kom kan. Itu kom-kom lah dia. Jadi dah budak tengok perempuan pakai purdah, kom-kom kata dia. Cabaran ni kuat tau, cabaran ni kuat tuan-tuan. Satu, kita didik anak kita, nampak orang budak jangan takut, inilah pakaian isteri-isteri Nabi. Nampak? Budak-budak senang kita ajar tuan, orang tua susah. Ada dalil dia? Dia cakap dalil lah. Bila bagi dalil pun dia tak faham, susah lah. Tu kata Imam Syafi'i, berdebat dengan 10 orang alim, dia kata bagus, aku mau boleh berdebat dengan 10, tapi kau berdebat seorang orang jahil, biar aku diam. Betul. Jadi budak-budak kita kena bentuk, betul tuan. Jadi kita tahu kewajipan kita sebenarnya lah menyatukan orang Islam, jangan ditakut-takutkan mereka dengan Islam. Bahkan kita katakan pada mereka, Islam itu macam mana para sahabat ajar kepada orang-orang Rom. Rasulullah ajar pada orang Rom, sahabat ajar pada semua orang kafir. Aslim taslam. Islam sejahtera. Nama pun Islam. Allah Ta'ala beri nama, bukan kita beri nama. Allah Ta'ala beri nama Islam tu memang sejahtera, mensejahterakan manusia, musalamah. Itulah memberikan kesejahteraan. Kenapa nak ditakutkan? Inilah silap tuan-tuan kan kita pada hari ini. Yang kedua, B, semangat jihad telah mati. Itu hasilnya bila mana Islam dah tak ada dalam masyarakat, dah tak ada Islam dalam generasi kita nanti, jihad punya semangat tu dah tak ada dari segi teori ataupun praktikal, tak ada dah. Sedangkan yang wajib ke atas orang-orang Islam pun zaman ni dah sampai dah. Sebut kumpulan jihad ekstrim. Ulama kata dah jihad macam-macam, tak mesti angkat senjata kan. Amal ma'ruf nahi munkar pun jihad. Dia kata jom kita buat amal ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Ini jihad ustaz. Oh, ustaz teroris. Dia kan itu. Dia minda dia set. Jihad teroris. Kalau jahat okey. Jihad tak KO. Jahat okey. Begitu je. Kan? Ini jangan tuan-tuan. Jihad ni syariat. Syariat daripada Allah Subhanahu Wa Taala.